tentang perkara fitnah besar kata saudara Anwar ini. Dan saya kebetulan bukan sahabat kami bermaksud selalu berjumpa dan juga Anwar. Saya bukan jauh, tapi saya orang Islam. Semua saudara Islam itu saudara saya. Dan saya mencari jalan nak jumpa dengan dia. Kali terakhir saya jumpa dengan dia sebelum saya bertolak ke Makkah. Untuk ke Makkah. Dia berumah ke Harabek, masuk dalam kereta, buat pertemuan. Saya boleh bertemu dengan saudara Anwar pada tengah perjalanan nak pergi ke Makkah. Sehingga masa orang kawan yang dia datang dengan kawan itu jumpa dengan saya semalam subuh, semalam maghrib dengan dia. Lepas maghrib selesai dia pegang saya, pegang dia, kita datang saya nak perhatian dia. Adakah cerita-cerita tentang semua ini benarkah ataupun ada kebenaran ini? Saya mendengar sendiri jawapannya. Yang membohong jawapan itu. Kesemua yang berlaku yang kita dengar itu konspirasi itu. Pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada Kabinet dan Keahlian UMNO tidak lebih daripada helah musuh politiknya untuk melenyapkan karya politik beliau. Peningkatan yang begitu pantas dalam kepimpinan negara menyebabkan beliau dicemburui sebilangan pihak. Tambahan lagi, keprihatinannya terhadap isu-isu kebajikan rakyat menyebabkan beliau mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan rakyat bawahan. Atas keprihatinan dan sifat kepimpinan Datuk Seri Anwar sebagai pemimpin pelajar di Universiti Melaya, beliau membela masyarakat desa yang miskin dalam demonstrasi pelajar di Baling Kedah pada tahun 1974. Dalam usia 24 tahun, kelantangannya membela masyarakat miskin mengheretnya sebagai tahanan ISA selama 2 tahun di kem Kamunting. Beliau seterusnya menjadi Presiden ABIM sebelum menyertai UMNO pada tahun 1982. Walaupun sudah menjawat jawatan nombor 2 tertinggi di dalam kerajaan, prinsip perjuangannya tidak pernah dilupakan. Ketegasannya menentang rasuah menyebabkan sebahagian menteri kabinet dan ahli korporat tidak begitu senang dengan beliau. Kesempatan memangku jawatan Perdana Menteri sewaktu Dr. Mahathir bercuti diisi untuk mengetatkan undang-undang rasuah. Akibatnya, sebahagian menteri kabinet yang merasa terancam dengan akta baru itu mula resah dan gelisah. Mereka melihat Datuk Seri Anwar semakin menggugat kepentingan politik dan peribadi mereka. Justru, mereka merancang untuk menyahkan Datuk Seri Anwar daripada kedudukan kepimpinan negara seterusnya melenyapkan karya politik beliau. Saya 2-3 kerat kawan-kawan dia. Boleh jadi pembesar, jadi menteri. Sebab apa mereka takut dengan saya? Saya benci dengan penindasan hak rakyat, rampas tanah rakyat, rampas tanah. Ada peluang saham sapu, ada peluang kontrak sapu. 2-3 kerat itu, balik-balik muka itu dia dapat. Sebab itu dia marah saya. Itu sebabnya. Nawai itu saja. Pengayuk nasi mereka. Nak ambil sampai banyak mana harta rakyat ini? Kemuncak kepada konspirasi mereka untuk menyingkirkan Datuk Seri Anwar ialah penerbitan buku 50 dalil oleh Khalid Jafri yang disebarkan secara meluas dalam Perhimpunan Agung UMNO 1997. Kandungan buku 50 dalil itu berkisar pada pengakuan fitnah 2 insan yang diupah, iaitu Umi Hafildah dan Azizan Abu Bakar. Azizan Abu Bakar adalah bekas pemandu Datin Seri Wan Azizah membuat pengakuan kononnya dilewat Datuk Seri Anwar, manakala Umi Hafildah menuduh kononnya Datuk Seri Anwar mempunyai hubungan sulit dengan kakak ipar. Oleh kerana kandungan buku itu adalah fitnah semata-mata,
maka Datuk Seri Anwar mengambil tindakan injunksi menyekat pengedaran buku tersebut. Hakim Mahkamah Tinggi memutuskan buku itu memangnya berniat jahat dan fitnah. Malangnya, pihak yang mendalangi penyebaran buku itu tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, lalu hakim yang membuat keputusan ditukar serta-merta. Di atas nasihat Peguam Negara Tan Sri Mokhtar Abdullah, Datuk Seri Anwar membuat laporan polis berkenaan buku itu. Sudah tentunya penulis upahan seperti Khalid Jeffrey berani memfitnah Datuk Seri Anwar didalangi oleh orang-orang berpengaruh dalam kerajaan. Apa yang menyedihkan, setelah laporan polis dibuat, siasatan polis bukannya menjurus kepada penulis fitnah tersebut, tetapi seolah-olah cuba memerangkap Datuk Seri Anwar. Tidak lama kemudian, Datuk Nala Karupan, rakan sepermainan tenis Datuk Seri Anwar, ditangkap. Datuk Nala yang ditahan di bawah akta ISA atas kesalahan menyimpan peluru diugut dengan hukuman mati supaya mengaku melakukan beberapa kesalahan yang mengaitkan Datuk Seri Anwar. Datuk Nala dalam kenyataan akhbar melalui peguamnya Manjit Singh jelas menyatakan bahawa dia diugut dan dipaksa untuk membuat pengakuan yang mengaibkan Datuk Seri Anwar. Hal ini juga dinyatakan Peguam Manjit Singh Dillon dalam keterangannya bahawa Datuk Gani Patail cuba memujuknya bagi mendapatkan keterangan palsu berpihak kepada pendakwa raya bagi mengaitkan Anwar dengan kes salah laku seks. Di dalam keterangannya juga, dia menyatakan kekesalannya terhadap Jabatan Peguam Negara yang cuba berkomplot mempertaruhkan nyawa Datuk Nala sebagai tukar ganti mensabitkan tuduhan palsu ke atas Datuk Seri Anwar. Tuduhan palsu yang cuba dicipta mengaitkan kononnya Datuk Seri Anwar mempunyai hubungan sulit dengan beberapa wanita. Dan muncul sedikit semangat kita untuk meneruskan gerakan reformasi. Beberapa hari selepas dipecat, Datuk Seri Anwar melancarkan gerakan reformasi di bumi Malaysia. Gerakan reformasi yang dilancarkan bertujuan menuntut perubahan terhadap sistem keadilan, ekonomi dan politik agar ia tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang memegang kuasa. Pagi jumpa dia, saya tahu tak ya. Tak berhenti punya garanti, tak berhenti. Dia akan hanya berhenti sekiranya rakyat menuntut reformasi dan ini. Gerakan reformasi menuntut perubahan yang dipelopori Datuk Seri Anwar mendapat sokongan pelbagai golongan rakyat jelata. Bermula dari Bukit Damansara di Selangor, kemudiannya ke beberapa negeri di semenanjung Malaysia, perhimpunan reformasi dibanjiri lautan manusia. Orang kata saya anak didik Dr. Mahathir. Yang ni dia, Panglima muda ini mula menyanggah raja yang zalim. Apa yang saya akan buat kalau rakyat sokong saya? Saya dalam kerajaan, kalau bertanya mengapa tak buat dalam kerajaan? Dalam kerajaan saya yang paling tegas, paling lantang mengadakan program membasmi kemiskinan. Dalam kerajaan saya yang paling lantang menentang rasuah di semua peringkat. Dalam kerajaan saya tidak setuju bilion-bilion ringgit digunakan untuk sokong 1, 2, 3 tauke dan anak pinak mereka. Mestinya yang kita mau tegakkan Perhimpunan 20 September 1998 di Masjid Negara ini adalah kemuncak daripada perhimpunan reformasi yang diadakan bagi menuntut perubahan. Nyata sekali, begitu kuat pengaruh dan kepercayaan rakyat terhadap Datuk Seri Anwar. Ribuan rakyat jelas tidak mudah diperbodohkan dengan fakta-fakta yang tidak masuk akal yang disogok oleh media tempatan.